Salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang saya lihat hari ini, yang mana saya membaca bahawa kenyataan dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Pertahanan bahawa membuat laporan polis terhadap Rafizi Ramli kerana dikatakan fitnah. Jadi apa yang saya lihat di sini sama juga yang kita lihat isu kapal LCS, juga laporan polis dibuat oleh mereka untuk menyiasat saudara Rafizi Ramli ini. Jadi apa yang saya lihat di sini daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional sehingga kerajaan yang ada hari ini, kerja menteri, kerja mereka yang dilantik oleh rakyat untuk mewakili rakyat, menjaga harta rakyat. Apabila rakyat itu cuba mendedahkan sesuatu yang berlaku ataupun dilihat sebagai mungkin berlakunya rasuah di situ, maka laporan polis akan dibuat kepada rakyat. Jadi apa yang saya lihat di sini, kenyataan yang mengatakan saudara Rafizi Ramli ini fitnah, kita selalu lihat daripada kes Najib dahulu, kita lihat 1MDB, laporan polis dibuat kepada saudara Rafizi Ramli. Lembu dalam Komdo juga saudara Rafizi Ramli kena juga. Jadi banyak kes-kes yang dibongkar oleh saudara Rafizi Ramli, semua para menteri kita, para pemimpin kita buat laporan polis terhadap beliau mengatakan fitnah. Tetapi hakikat yang kita lihat hari ini berlainan, yaitu perkara itu terjadi dan perkara itu betul-betul berlaku penyelewengan, berlaku ketirisan di situ. Sama juga isu kapal LCS. Jadi isunya yang pada saya lihat kepada para menteri kita, kepada para pemimpin kita, sepatutnya jika betul saudara Rafizi Ramli ini dilihat sebagai pemitnah, lebih baik saman saudara Rafizi Ramli, bukan asyik buat laporan polis. Ini akan dilihat oleh rakyat bahawa kamu orang sekarang ni sedang bergayut. Kamu orang sekarang ni sedang menggunakan kuasa kamu yang ada, cuba untuk menakut-nakutkan rakyat agar tidak membongkar apa yang berlaku, kepincangan yang berlaku, ketirisan yang berlaku, rasuah yang berlaku, salah guna yang berlaku dalam mana-mana kementerian. Jadi saya lihat saudara Rafizi Ramli ini, dia yang paling berani ke depan sekali untuk membongkar isu ini dengan kemahiran yang beliau ada. Sepatutnya kita ataupun menteri berterima kasih jika tidak melakukan ataupun tidak terlibat dalam skandal-skandal rasuah dalam negara ini. Bukan kerja dia menghentikan suara rakyat, mengatakan saudara Rafizi Ramli fitnah, tetapi tidak ada membuktikan, pembuktian tak ada. Begitu juga kapal LCS, begitu juga 1MDB, begitu juga kondo dalam lembu dalam kondo. Perkara-perkara ini dilihat oleh rakyat. Wakil rakyat yang menjadi menteri hari ini adalah daripada kehendak rakyat, yaitu undi di PRU untuk kamu menjadi menteri, bukan kamu jadi menteri atas angin. Tetapi banyak juga dalam kerajaan hari ini yang menjadi menteri atas angin. Kalah bertanding pun boleh jadi menteri, pelantikan senator pun menteri, duta khas bertaraf menteri pun menteri. Jadi inilah perkara-perkara yang kita lihat sebagai rakyat. Jadi hentikan perkara-perkara seperti ini. Kalau betul saudara Rafizi Ramli melakukan kesalahan, memfitnah, maka saman. Bukan menakut-nakutkan rakyat, menakut-nakutkan saudara Rafizi Ramli untuk menyekat ataupun menakutkan orang lain lagi untuk membongkar isu-isu seperti ini. Dan kita lihat setiap kali buat laporan polis, seolah-olah mereka tak ada kaki sendiri untuk pergi buat laporan polis. Dia suruhlah, setiap usaha lah, orang kanan lah pergi buat laporan polis. Jadi ini isu yang kita rakyat lihat. Jadi kita sebagai rakyat harus menilai pemimpin-pemimpin seperti inilah yang menutupi kelompangan hutang negara berlambat-lambat. Mereka kaya, tetapi kita rakyat terpaksa menanggung hutang, bebannya kepada rakyat. Hari ini mereka memberi gula-gula kepada kita, tetapi mereka mencuri berbilion-bilion. Ini adalah tidak adil kepada rakyat. Jadi kita harus lihat bahawa pimpinan-pimpinan yang ada daripada UMNO, daripada Bersatu, sama saja politik mereka tidak menginspirasikan kita rakyat, tetapi mereka lebih kepada kuku besi dan cara mereka adalah dengan menakut-nakutkan rakyat. Jadi ini saya dah lama saya lihat, perhatikan perkara-perkara ini daripada politik kita ini, daripada sekenal politik ini, saya lihat perangai-perangai menteri-menteri kita, perangai-perangai pemimpin kita. Apabila berlaku hal seperti ini, buat laporan polis. Buat laporan polis, suruh orang lain pergi buat. Lepas itu, nanti yang kena tahan saudara Rafizi Ramli. Ulang-ulang perkara seperti ini, ulang-ulang benda yang sama,
lepas itu apabila masuk kes mahkamah menang pula saudara Rafizi Lamli. Dan akhirnya terbongkar benda ini, tetapi akhirnya uang rakyat dah hilang. Ini yang kita tidak mau. Apa yang saya lihat, apa yang saya pertahankan dalam isu saudara Rafizi Lamli ini, kita lihat apabila nanti saudara Rafizi Lamli bongkar LCS, yang mana dia dah pun dikena laporan polis, ini isu Meriam ni pun juga dah laporan polis. Rafizi Lamli bukan dapat maklumat daripada tepi jalan, bukan dapat maklumat daripada tepi longkang. Ada orang-orang yang tertentu, orang-orang penting yang memberi maklumat. Kemungkinan juga daripada Angkatan Tentera itu sendiri, daripada Kementerian Pertahanan itu sendiri. Jadi dia tidak akan tahu apa yang berlaku dalam tentera nih kalau tidak dibongkar, tidak diberitahu oleh orang-orang penting. Jadi perkara inilah yang menyebabkan Rafizi Lamli tahu. Rafizi Lamli bukannya tentera, tetapi dia dah tahu basic tentera nih. Saya yang bekas tentera pun terkejut tengok dia macam mana dia boleh tahu benda-benda nih. Isu Meriam, isu artileri. Dia tahu semua nih. Jadi benda nih dia ada orang yang dah beritahu. Jadi benda nih kita rakyat harus lihat. Inilah cara pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Cara bersatu juga sama macam UMNO Barisan Nasional. Mereka akan menggunakan kuasa mereka untuk menutup mulut rakyat, untuk terus bersuara demi mereka untuk mengekalkan diri mereka berkuasa. Kita lihat selepas PRU ke-15 nih, kalau Pakatan Harapan menang, maka perkara-perkara ini kita akan lihat. Dan kita boleh lihatlah siapa yang akan kita heret ke mahkamah. Dan akhirnya waktu itu, saya harap saudara Rafizi Lamli lepas itu saman mereka ini berpuluh-puluh juta, biar bankrupt sekali. Kerana perkara perangai-perangai seperti inilah yang merosakkan negara kita ini. Mereka hari ini menutup suara Rafizi Lamli ini dengan laporan-laporan polis ini, agar dia supaya menghentikan perkara ini, menghentikan siasatan, dan akhirnya mereka boleh berkomplot lagi untuk merompak duit negara ini sehingga habislah sampai lubang semakin dalam. Jadi inilah perkara-perkara yang kita rakyat lihat dan kita kena hentikan, yaitu di PRU ke-15 ini. Kita harus kalahkan mereka ini, nyahkan daripada pentadbiran negara, agar boleh bagi laluan kepada generasi baru atau kepimpinan yang baru yang boleh memimpin negara ini. Kerana lubang yang telah dibuatkan oleh pemimpin-pemimpin kita ini bukan sikit. Yang nak menanggung ni kita ni. Yang mereka ni dah kaya raya. Dah lah kaya raya. Duit negara disimpan ke luar negara. Kita lihat di Pandora Paper. Berapa banyak tu? Siapa dia yang sebenarnya khianat kepada negara ni? Siapa ada pemimpin itu? Itulah mereka-mereka yang ada hari ini. Mereka inilah yang rata-ratanya ada nama di Pandora Paper tu. Harta berbilion-bilion hilang. Trilion hilang. Tidak pernah puas. Akhirnya mereka cuba untuk menghentikan rakyat bercakap. Ini adalah satu perkara yang tidak betul. Itu yang saya kata. Kenapa isu yang melibatkan rasuah, orang yang mencari kesalahan itu, yang hendak didakwa, yang hendak ditangkap. Tetapi orang yang sepatutnya disiasat, tidak disiasat. Kenapa? Kerana menteri. Jadi itu isunya. So pada saya, rakyat juga paham apa yang saya luahkan ini demi keadilan tu. Untuk kita rakyat semua. So sekian, terima kasih.